Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? أيها التلاميذ الأحباء اليوم أرجو لكم في صحة والعافية إن شاء الله بإذن الله. اليوم كلكم مع أستاذة سهنا في مادة اللغة العربية للصف الثالث. الموضوع اليوم تفضل إلى الفصل وسنركز عن ذلك وتلك. الاسم الإشارة للبعيد ذلك وتلك. قبل أن نبدأ الدرس هيا نقرأ الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين آمين. طيب اليوم أريد كلكم يفهمون على أهداف التعلم. Sebelum tu Ustazah nak kamu boleh faham 4 objektif pembelajaran kita hari ini yang Ustazah nak kamu boleh dapat hari ini. واحدا أولا يذكر على اسم الإشارة المدرسة الماضية جيدة. Kamu dapat menyebut kembali dan juga mengingat ismul isyarah, kata nama arah lil qarib. Minggu lepas kata nama arah yang menunjukkan sesuatu yang dekat yang kita telah belajar pada minggu yang lalu, iaitu apa dia? Haza dengan hazihi. Summa yu'arifu ala ismil isyarah lil ba'id as-sahihah. Kamu dapat mengenal isim isyarah ataupun tanda kata nama arah untuk sesuatu benda yang jauh, iaitu itu dengan betul. Thalisan yuhaddidu wa yumayyizu lil istiqdam dhalika wa tilka lil kalimat al-madrusah. Kamu dapat menentukan dan juga dapat membezakan bagi penggunaan zalika dan tilka, perkataan itu bagi perkataan yang kita akan belajar sebentar lagi. Rabi'an yujibu ala al-as'ilah al-matruhah as-sahihah. Kamu dapat menjawab dengan betul soalan yang Ustazah akan berikan. Baik. Al-muraja'ah al-ammah al-ismul isyarah lil qarib haza wa hazihi. Okey, kita ulang kaji secara umum tentang ismul isyarah yang menunjukkan sesuatu benda yang dekat, iaitu ini. Ini masih ingat tak? Ustazah nak kamu masih ingat perkataan yang kita belajar pada minggu yang lalu sahaja, iaitu haza dan hazihi. Macam mana kita nak kenal haza? Macam mana kita nak kenal hazihi? Penggunaan haza dan hazihi. Haza untuk perkataan yang di akhir perkataan dia tidak terdapat ta marbutah. Hazihi penggunaan dia perlu pada perkataan yang ada ta marbutah. Baik, contoh misbahun, kita dah belajar pada minggu yang lepas. Misbahun di akhir perkataan tiada ta marbutah, kita guna haza. Nafizatun di akhir perkataan ada ta marbutah, kita guna hazihi. Ini lampu, ini tingkap. Okey, nampak perbezaan tersebut? Okey, haza dulabun. Haza dulabun. Perkataan dulabun di akhir dia tiada ta marbutah. Hazihi salatun. Perkataan salatun di akhir dia terdapat ta marbutah, kita guna hazihi. Okey, yang ni untuk pembelajaran pada minggu yang lalu. Ustazah ulang sedikit saja untuk kamu ingat kembali penggunaan haza dan hazihi. Baik. اليوم الاسم الإشارة للبعيد سنركز عن ذلك وتلك. Kita akan belajar hari ini tentang kata nama arah sesuatu benda yang jauh, yang untuk menunjukkan sesuatu benda yang jauh, iaitu perkataan dia iaitu itu. Perkataan dia ialah itu. Dalam bahasa Arab apa dia? Zalika wa tilka. Zalika dengan tilka.
tilka. Zalika lil muzakkar, tilka lil muannas. Sama je konsep dia, iaitu macam haza dengan hazihi. Perkataan zalika la yujadu ta marbuta fil akhir kalimah. Untuk menggunakan perkataan zalika, perkataan dia di akhir tidak terdapat ta marbutah. Contoh babun. Babun, di akhir perkataan tiada ta marbutah, kita guna zalika. Zalika bermakna itu, babun pintu. Itu pintu. Zalika babun. Itu pintu. Yang kedua, dulabun. Dulabun la yujadu harfu ta marbuta fil akhir kalimah. Tidak terdapat ta marbutah di akhir kalimah. Kita guna zalika. Kita guna zalika. Thumma tilka. Wa amma tilka masalan nafizatun. Bagi penggunaan tilka, contoh dia ialah nafizatun. Penggunaan tilka mesti ada yujadu ta marbutah. Ada ta marbutah. Contoh nafizatun, di akhir dia ada ta marbutah, kita guna tilka. Kita guna tilka. Contoh yang kedua, lauhatun. Fi akhir kalimah fihi ta marbutah, kita guna tilka. Apa maksud tilka tadi? Tilka maksud dia itu. Sama juga maksud dia dengan zalika. Tilka nafizatun. Itu tingkap. Tilka lauhatun. Itu papan kenyataan. Kedua-dua perkataan tersebut membawa maksud itu. Baik. Unzuru ila Alkitab Madrasi Safha 17. Kamu boleh buka buku teks muka surat 17. Astami'u wa atakallamu summa aqra'u. Kamu perlu dengar dan juga kamu perlu mengikut bacaan tersebut dan juga baca. Kamu perlu bertutur. Saya dengar, saya sebut dan saya baca. Okey. Summa Ustazah nak kita baca dahulu perbualan ataupun percakapan murid kelas tersebut menunjukkan penggunaan al-ismul isyarah lil ba'id zalika wa tilka. Murid tersebut menggunakan perkataan zalika dan tilka. Apa maksud zalika dengan tilka tadi? Itu. Baik. Murid yang pertama kita baca dahulu. Zalika babun. Yang pertama. Zalika babun. Zalika babun. Sebab apa dia guna zalika? Kerana perkataan babun tiada ta marbutah. Ma makna babun? Pintu. Sesuatu yang jauh. Dia tak sentuh pun. Murid tersebut tak sentuh pun pintu tu. Dia tunjuk sesuatu yang jauh. Itu pintu. Okey, murid yang kedua. Murid lelaki yang kedua. Tilka mirwahatun. Iqra. Tilka mirwahatun. Ma makna mirwahatun? Dia tunjuk apa tu? Mirwahatun bermakna kipas. Tilka mirwahatun. Itu kipas. Mirwahatun fihi ta marbutah. Dia guna tilka. Baik, tengok murid yang ketiga. Murid perempuan. Zalika misbahun. Iqra'u. Zalika misbahun. Zalika misbahun. Ma makna misbahun? Misbahun bermakna lampu. Misbahun. Perkataan misbahun tidak ada ta marbutah di akhir perkataan. Kita guna zalika. Zalika misbahun. Okey, tengok murid yang keempat. Tilka nafizatun.
tilka nafizatun. Nafizatun, apa makna nafizatun? Nafizatun bermakna tingkap. Itu tingkap. Nafizatun fihi ta marbutah. Kita guna tilka kerana nafizatun ada ta marbutah. Baik, tengok soalan di bawah. Iqra wa umayyizu. Kamu baca kemudian kamu tentukan, bezakan kita nak guna zalika ataupun tilka. Perkataan yang dia bagi yang pertama kursiyun. Kursiyun. Okey, kamu nak guna zalika ataupun tilka? Okey, tengok dulu perkataan kursiyun. Jika ada ta marbutah di akhir perkataan, kita guna tilka. Jika tidak ada ta marbutah, kita guna zalika. Kursiyun ada tak ta marbutah? Tak ada. Bila tak ada, kita guna zalika. Zalika kursiyun. Okey. Sekarang tengok yang kedua. Miknasatun. Miknasatun. Ada tak ta marbutah? Ada. Jika ada, kita guna tilka miknasatun. Okey, perkataan yang ketiga. Maktabun. Ada tak ta marbutah di akhir perkataan? Tiada. Jika tiada, nak guna zalika ke tilka? Zalika. Baik, seterusnya mimsahatun yang keempat. Tengok perkataan di akhir dia. Ada tak ta marbutah? Ada. Jika ada, guna tilka. Okey. Boleh nampak tak perbezaan di situ? Zalika dengan tilka. Baik. Al-an iftahu kitab madrasi safha 18. Muka surat 18. Ada as'alu wa tujibu. Saya tanya dan awak jawab. Okey. Ma haza? Iqra awalan. Ma haza? Ma bermakna apa? Haza ini. Apa ini? Soalan yang pertama. Ma haza? Jawapan dia haza dulabun. Haza dulabun. Okey, dalam soalan dia guna perkataan haza, dalam jawapan pun perlu guna haza. Ma haza? Haza dulabun. Apa ini? Ini almari. Soalan yang kedua. Ma hazihi? Iqra'u. Ma hazihi? Apa ini? Gambar yang ditunjuk ialah penyapu. Ma hazihi? Apa ini? Jawapan dia mesti guna hazihi kerana dalam soalan dia guna hazihi. Hazihi miknasatun. Perkataan miknasatun ada ta marbutah, kita guna hazihi. Hazihi miknasatun. Apa ini? Ini penyapu. Soalan yang ketiga. Ma dzalika? Iqra'u. Ma dzalika? Apa makna zalika tadi? Apa itu? Zalika bermakna itu. Apa itu? Jawapan dia zalika babun. Gambar yang ketiga, gambar pintu. Apa itu? Itu pintu. Dalam soalan dia guna zalika. Dalam jawapan pun perlu bermula dengan zalika. Zalika babun. Baik, soalan yang keempat. Ma tilka? Apa itu? Ma tilka? Ma tilka? Apa itu? Jawapannya tilka lauhatun. Tilka lauhatun. Sebab apa guna tilka? Perkataan lauhatun ada ta marbutah. Dan juga di pada soalan pun dia tanya tilka. Di akhir perkataan ada tilka. Bila ada tilka, nak jawab pun mesti bermula dengan tilka. Tilka lauhatun. Baik. Al-an Iqra perkataan, baca dulu perkataan tersebut. Kita nak tengok perbezaan ataupun
penggunaan bagi haza dan hazihi, kemudian zalika dan juga tilka. Ustazah dah asingkan penggunaan haza dan hazihi, zalika dan tilka. Haza dan zalika berada dalam satu kumpulan kerana kedua-duanya tidak memerlukan ta marbutah di akhir perkataan. Sama aja. Haza dengan zalika tidak perlukan ta marbutah di akhir perkataan. Dia tak boleh guna. Kalau tak ada ta marbutah, kita guna haza dengan zalika. Kalau hazihi dengan tilka, kumpulan dia mesti ada ta marbutah di akhir perkataan. Okey, tengok soalan. Soalan yang pertama di bawah. Jika soalan dia ma haza ataupun ma hazihi, jawapan mesti bermula dengan haza dan juga hazihi. Kalau soalan ma zalika ataupun ma tilka, jawapan kamu pilih mesti ada zalika dengan tilka. Okay, tengok soalan pertama. Ma haza, jawab balik haza babun. Ma zalika, zalika dulabun. Soalan seterusnya. Ma hazihi, hazihi nafizatun. Ma tilka, tilka lauhatun. Boleh nampak perbezaan di situ? Apa ini, apa itu. Okey, jawab balik. Ini pintu, ini tingkap dan juga itu almari, itu papan kenyataan. Ini contoh yang Ustazah berikan. Sebab apa Ustazah bagi? Sebab nanti ada soalan yang kamu perlu jawab dalam buku aktiviti. Baik. Al-wajibat. Al-wajibat safhah 17. Kamu perlu jawab buku aktiviti kamu muka surat 17. Muka surat 17 yang pertama. Muka surat 17, penggunaan zalika dan juga tilka. Isi tempat kosong di bawah pada garisan 3. Bagi perkataan zalika dan tilka sahaja. Contoh yang Ustazah bagi kat sini. Tengok turun. Perkataan dia ialah babun. Babun, jika tiada ta marbutah, kita guna zalika. Tulis perkataan zalika di sini. Zalika. Okey, tulis zalika sahaja. Zalika atas garisan 3 tu. Boleh faham? Baik. Safhah 18, muka surat 18. Jawab uktub summa iqra'. Jawab. Tulis kemudian baca. Dia nak kamu isi tempat kosong berdasarkan gambar dan juga perkataan haza, hazihi, zalika dan juga tilka. Macam soalan kita baca tadi pada perbualan buku teks muka surat 18. Soalan dia tanya ma tempat kosong, haza tempat kosong. Soalan pertama. Macam mana nak jawab? Contoh saya bagi nombor 1. Ma tempat kosong. Bila perkataan bermula dengan haza, di sini pun mesti tulis haza. Ma haza. Jawapan dia haza, tengok gambar. Perkataan almari. Cari perkataan almari dalam bahasa Arab. Haza dulabun. Haza dulabun. Boleh faham? Contoh yang kedua, penyapu. Ma tempat kosong, hazihi tempat kosong. Nak isi apa perkataan yang pertama di atas? Kamu tulis dulu ma hazihi. Jawapan di bawah hazihi miknasatun. Ma hazihi, apa ini? Hazihi miknasatun. Ini penyapu. Okey, boleh faham? Baik. Syukran jazilan. Hadza faqat al-yawm. Sanwasil fil usbu' al-qadim insyaallah. Kita akan berjumpa pada
minggu hadapan insya-Allah kita akan berjumpa dalam kelas pula selepas ni. Syukran jazilan. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.